Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam biru warna. Saya Muhammad Izzat bin Muhammad Salihi, nama matrik 271184, akan berkongsikan sedikit berkenaan dengan tugasan individu, iaitu kajian kemungkinan bagi subjek JMJP 3093 penilaian projek pembangunan. Okey. Untuk pendahuluan, industri pembinaan adalah suatu industri yang telah banyak menghasilkan penjanaan. Industri perumahan merupakan antara salah satu cabang kepada industri pembinaan yang telah semakin berkembang besar di negara Malaysia sehingga dikategorikan antara industri yang berjaya menghasilkan keuntungan kepada ekonomi negara. Kajian kemungkinan merupakan satu proses yang sangat penting sebelum suatu projek dapat dilaksanakan. Kajian kemungkinan boleh didefinisikan sebagai satu kajian ke atas sumber-sumber yang diperlukan di dalam projek pembinaan dari segi kewangan, fizikal dan manusia bagi menjamin penggunaan sumber secara optimum mengikut kriteria khusus yang telah ditetapkan, iaitu projek perlu disiapkan dalam masa yang ditentukan, dalam lingkungan kos yang tertentu dan mencapai tahap kualiti mengikut spesifikasi tertentu. Kajian kemungkinan atau analisis yang terperinci diperlukan bagi pembangunan sesebuah projek hartanah. Tujuan utama ianya dijalankan adalah untuk menilai daya hidupan projek yang akan dibangunkan dari perspektif fizikal dan kewangan. Dapatan kajian itu akan menjadi rujukan dan panduan kepada pihak yang membuat keputusan pelaburan sama ada meneruskan projek yang dicadangkan atau mengenal pasti alternatif projek pembangunan yang lain. Oleh itu, saya memilih projek perumahan kondominium daripada IOI Properties, iaitu D-Zone Kondominium di Jalan Teluk Kembar, Pulau Pinang. Tugasan ini akan diterangkan melalui projek perumahan di zon kondominium dengan 5 aspek kajian kemungkinan. Aspek utama ialah kajian kemungkinan tapak dan lokasi. Yang kedua ialah kajian kemungkinan ekonomi. Yang ketiga ialah kajian kemungkinan pasaran. Yang keempat ialah kajian kemungkinan reka bentuk. Dan yang kelima ialah kajian kemungkinan kewangan. Kelima-lima aspek kajian kemungkinan ini adalah berdasarkan rubrik tugasan yang telah diberikan. Okey, seterusnya kajian kemungkinan pertama iaitu berkenaan dengan kajian kemungkinan lokasi. Lokasi tapak dan kawasan. Lokasi pembangunan perlu mengambil kira bentuk muka bumi yang sesuai bagi mengelakkan kawasan-kawasan yang mudah dilanda banjir, mudah menakung air, menyebabkan pencemaran pada punca air bawah tanah dan peredaran udara yang kurang baik seperti di kawasan lembah. Lokasi yang strategik akan mempengaruhi perkembangan sesebuah kawasan. Kajian tapak penting bagi mengenal pasti geografi sesuatu tempat ini kerana geografi mempengaruhi bentuk perancangan pembangunan perumahan. Pembangunan guna tanah ini ditentukan oleh ciri-ciri suatu lokasi. Antara ciri-ciri lokasi tersebut adalah kejiranan, kesesuaian tapak, status ekonomi, kepadatan, kewujudan infrastruktur sedia ada dan laluan. Oleh itu, kajian tapak penting bagi menentukan potensi dan jenis pembangunan yang akan dibangunkan. Bagi kajian kemungkinan lokasi ini dapat dilihat dalam 5 aspek, iaitu status geografi, kebolehcapaian, kemudahan asas, faktor pembangunan dan persekitaran. Status geografi merujuk kepada keadaan tanah di lokasi tersebut yang akan mempengaruhi reka bentuk projek pembangunan yang dirancang. Kebolehcapaian pula merujuk kepada kemampuan penduduk di kawasan tersebut untuk mendapatkan akses pengangkutan. Antara pengangkutan yang jelas adalah pengangkutan darat, laut serta udara.
Kemudahan asas pula merujuk kepada infrastruktur sistem yang digunakan bagi sebuah negara ataupun bandar atau suatu kawasan, termasuk perkhidmatan dan kemudahan yang diperlukan untuk ekonomi berfungsi, yang merupakan komponen fizikal sistem saling berkaitan yang menyediakan komoditi perkhidmatan yang diperlukan untuk membolehkan, mengekalkan atau meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Faktor pembangunan di sini adalah bermaksud aktiviti yang dijalankan oleh sektor industri atau aspek yang menjadi punca kepada pengumpulan masyarakat serta mempengaruhi kejayaan lokasi tersebut sebagai kawasan pembangunan. Persekitaran difahamkan sebagai persaingan antara syarikat pemaju dalam memperoleh pelanggan yang lebih ramai serta menawarkan perumahan yang paling terbaik serta berkualiti. Lokasi bagi projek perumahan ini adalah berada di Jalan Teluk Kumba, Penang. Projek yang dilakukan di kawasan tersebut dikategorikan sebagai kawasan tumpuan pembangunan. Hal ini menjadikan bahawa projek ini adalah selamat dan tidak terdedah kepada bahaya atau berada di lokasi sensitif. Dalam rajah jelas menunjukkan bahawa kawasan projek berada di antara kawasan hutan, namun ia masih selamat dan kawasan hutan tersebut masih belum diterokai. Seterusnya, kebolehcapaian juga merupakan kajian mungkin daripada lokasi. Projek di zon kondominium ini berada di kawasan yang sangat strategik. Banyak kemudahan transportasi awam yang boleh dicapai dengan jarak yang tidak jauh. Antaranya kondo ini betul-betul bersebelahan dengan lebuh raya utama. Selain itu, terdapat stesen perhentian bas dalam jarak 200 meter daripada kawasan perumahan ini. Bagi untuk ke Penang International Airport pula hanya 4.3 km daripada kondo ini. Hal ini menunjukkan kawasan ini mempunyai kebolehcapaian transportasi yang sangat baik dari segi pengangkutan darat dan juga udara. Akses kepada kemudahan asas juga antara yang terbaik bagi projek perumahan ini. Pihak pemaju menyediakan banyak jenis peralatan elektrik seperti lampu, kipas, cangkuk, telefon bimbit, interkom, bekalan elektrik sebanyak 60 ampere, pemasangan kabel estrobion dan lain-lain. Selain keselesaan dari segi barang elektrik, pihak pemaju juga menyediakan perlengkapan kebersihan seperti almari, besen, tempat mandi, sinki dapur, pemegang gulungan tandas, pemegang sabun dan lain-lain. Keselamatan dari segi pintu masuk keselamatan serta pengeras sistem keselamatan juga menjadi keutamaan yang disediakan dalam projek perubahan ini. Hal ini menunjukkan bahawa kemudahan asas bagi projek ini telah pun disediakan dengan baik. Okey, kita teruskan kepada kajian kemungkinan ekonomi. Bahagian ini boleh dilihat daripada 4 sudut, iaitu jumlah penduduk, pekerjaan, jumlah pendapatan, isi rumah dan sumber ekonomi. Jumlah penduduk merupakan perkara asas kepada tujuan pembangunan perumahan dijalankan. Ia adalah penentu kepada jumlah kasar terhadap penawaran rumah yang akan disediakan di kawasan tersebut. Dengan Pulau Pinang sebagai kawasan industri dan pelancongan, jumlah penduduk di Pinang sebanyak 1,608,487 orang penduduk. Semakin ramai jumlah penduduk terutamanya di kawasan berdekatan projek, maka semakin tinggi jumlah penawaran rumah yang akan dilaksanakan oleh pemaju. Seterusnya ialah bahagian pekerjaan. Bahagian pekerjaan juga memainkan peranan yang sama. Hal ini kerana jika ramai penduduk Pulau Pinang yang mempunyai pekerjaan yang baik dan stabil, maka jaminan pihak pemaju untuk membangunkan kawasan perumahan di situ adalah tinggi. Kestabilan pekerjaan penduduk meyakinkan pemaju bahawa penduduk mempunyai kemampuan untuk membeli rumah yang dibangunkan. Dan seterusnya, bahagian jumlah pendapatan, isi rumah juga berpengaruh kepada ekonomi.
Hal ini dikatakan demikian kerana jika isi rumah mempunyai pendapatan yang stabil, maka mereka layak untuk membeli kondo tersebut walaupun terpaksa berhutang pada bank. Hal ini demikian kerana pihak bank yakin penduduk mempunyai kemampuan untuk membayar balik hutang mereka setiap bulan bersama interest yang telah ditetapkan. Hal ini menjadikan bahawa pembangunan di kawasan tersebut akan terus berjalan walaupun gaya hidup di sana adalah lebih tinggi. Yang terakhir, bagi bahagian ekonomi ialah sumber ekonomi. Sumber ekonomi yang dimasukkan di sini ialah kegiatan ekonomi yang berlaku di sekitar kawasan projek. Di kawasan ini banyak kegiatan industri, perkilangan, kegiatan pelancongan dan juga perbandaran. Kesemua kegiatan tersebut mendorong kepada pihak pemaju untuk menghasilkan projek perumahan di kawasan ini. Hal ini dikatakan demikian kerana banyaknya pertumbuhan jumlah penduduk dan pertambahan orang asing ke dalam kawasan tersebut menyebabkan pertambahan jumlah penduduk itu semakin tinggi secara drastis. Hal ini akan menjadi jaminan kepada kegiatan ekonomi yang lancar di sekitar kawasan tersebut dan menyebabkan pihak pemaju yakin untuk mendirikan pembangunan di kawasan tersebut. Isi yang ketiga ialah kajian kemungkinan pasaran. Bagi kategori pasaran, ia perlu dilihat dari dua aspek. Yang pertama ialah kawasan yang dibangunkan dan yang kedua ialah jenis pengguna yang akan terlibat. Projek ini terletak di sepanjang jalan Teluk Humbar, Penang. Teluk Humbar yang merupakan sebuah bandar dalam Bandar Georgetown di negeri Pulau Pinang di Malaysia, di daerah Pulau Pinang Barat Daya di pantai selatan Pulau Pinang antara Bayan Lepas di timur dan Gertak Sanggul di barat. Ia adalah berhampiran jambatan kedua Pulau Pinang serta lokasinya adalah berdekatan dengan kejiranan Sungai Arah dan Bayan Baru. Lokasinya yang strategik berdekatan dengan lebuh raya utama di tengah bandar dan dekat dengan kemudahan awam menjadikan projek ini mudah untuk dipasarkan. Aspek yang kedua ialah jenis pengguna yang terlibat bagi projek ini. Projek ini menyasarkan jumlah RM182,800 bagi setiap kondo bagi setiap kondo 1,500 kaki persegi. Jumlah penduduk berdasarkan etnik di Pulau Pinang Bumi Putera adalah sebanyak 44.7%, Cina sebanyak 44.9%, India sebanyak 9.7% dan lain-lain sebanyak 0.6%. Di samping itu, Pulau Pinang adalah rumah kepada populasi ekspatriat yang besar, terutamanya dari Singapura, Jepun dan pelbagai negara Asia serta negara Commonwealth yang lain. Hampir 9% penduduk Pulau Pinang terdiri daripada warga asing, mencerminkan daya tarikan Pulau Pinang yang mantap di kalangan ekspatriat. Kebanyakan ekspatriat menetap di sekitar Georgetown, pinggir utara bandar ini seperti Tanjung Tokong, Tanjung Bugar dan Batu Feringgi yang amat popular. Hal ini juga boleh dijadikan target pihak pemaju bagi memperoleh pembeli dari luar negara. Disebabkan kawasan tumpuan pelancong asing dan lokasi projek adalah berdekatan, berkemungkinan besar untuk berlaku pertambahan keluasan tumpuan pelancong asing adalah tinggi. Hal ini menjadikan pelancong asing dan masyarakat Malaysia menjadi sasaran pihak pemaju. Seterusnya ialah berkenaan dengan kajian kemungkinan reka bentuk. Reka bentuk merupakan komponen penting dalam pelaburan pembangunan perumahan. Saiz bilik tidur dan bilangan bilik tidur, bilik mandi, dapur, ruang tamu dan halaman rumah merupakan item penting kepada reka bentuk perumahan yang mempengaruhi kehendak pelanggan. Di sebelah kiri merupakan gambar projek di zon kondominium secara 3D. Ia merupakan penggayaan yang diilhamkan oleh ZIM. Pembangunan berketubatan rendah dengan hanya 96 unit sahaja. Kawasan binaan bersaiz besar dengan 1,500
1,590 dan 2,840 kaki persegi. Kemudahan gaya hidup, harga dari RM682,800 dan seterusnya meningkat mengikut keluasan. 3 tempat letak kereta percuma dan pintu masuk lobi yang besar. Di sebelah kanan pula menunjukkan gambar floor plan bagi kondominium ini. Ia mengandungi 4 bilik tidur, 3 bilik air, 1 balkoni, 1 ruang tamu, 1 dapur dan 1 ruang makan. Gambar yang ini pula merujuk kepada site plan bagi di zon kondominium. Okey. Bagi isi yang terakhir ialah berkenaan dengan kajian kemungkinan kewangan. Kewangan ataupun kos ialah harga yang perlu dibayar untuk memperoleh, mengeluarkan, menyenggara sesuatu. Ditafsirkan sebagai kos yang digunakan untuk membuat sesuatu komoditi seperti upah dan faedah, sampingan yang dibayar kepada buruh, sewa hartanah, untung yang dibayar kepada usahawan serta kos bahan. Kos yang terlibat adalah kos-kos tanah, kerja-kerja awalan, kerja cuk-cuk, bangunan, elektrik dan mekanikal, kerja landscape, kerja luaran dan juga kos-kos lain yang berkaitan seperti yang perlu diperuntukkan kepada pihak berkuasa tempatan. Kerja-kerja tersebut adalah seperti majlis bandaran, syarikat bekal air negeri, syarikat sisa air dan juga sanitasi serta lain-lain. Ia adalah untuk menentukan pulangan pelaburan yang diperoleh selepas projek disiapkan. Peratusan di antara 20% hingga 30% sebagai pulangan pelaburan yang berdaya maju. Keseimbangan di antara kos dan kualiti dalam suatu projek yang mencerminkan nilai wang klien secara keseluruhan.